fakir miskin, gosok-gosok tu maksudnya berbuat baik pada anak yatim, lembut hati kita insya-Allah. Ya. Tapi memang Ustaz, saya dah lama dah baik-baik anak yatim. Sampai besar badan dah. Umur laki kau dah 55 tahun tu jangan kau kira yatim tu dah tua bangkor dah tu, tak ada kira tu dah. Kan? Ni makna budak-budak tu. Ya? Ada sekali tu ada satu saya ceramah untuk isteri-isteri menteri. Dululah, lama dah. Ustaz, saya bukan hanya gosok kepala anak yatim, saya tidur dengan anak yatim. Wih, anda apa tu? Rupanya rumah tu rakyat yatim. Sabarlah aku. Kan? Galak ya kan. Jadi kemudian begitu juga, jangan kita biarkan amalan selain dikhususkan untuk dilakukan dalam Ramadan ini hanya menjadi tradisi tahunan dalam sebulan sahaja, sedangkan di bulan lain ganjaran pahala turut dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya amalan infak dan sedekah. Sebaik-baik amalan dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Kalau tak mampu melakukan semuanya, justru jangan tinggalkan semua. Contoh, kita sedekah di masjid. Kita tengok berapa banyak poti-poti bosi melokek ke tiang masjid ni. Pak nah, tuah satu. Mbak. Jadi lazimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya terima kasih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara kepada barisan kepimpinan, terutamanya pengurusi masjid, barisan imam, barisan jawatankuasa, penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bersama-sama, yang mana tempat yang tidak asing lagi untuk saya, iaitu Kampung Solok Duku. Saya dulu waktu belajar di UiTM di London, Alur Gajah Melaka. Solok Duku ni salah satu tempat saya bermain sepak takraw dululah, gelanggang di sini lah. Masuk jugalah di Gadik, masuklah di Lendu. Ini tempat saya jugalah. Akhirnya setelah bertahun-tahun barulah masjid ni terpanggil nak memanggil saya. Makasih banyaklah sudi jemput. Hari ni jemput, semalam saya setuju, macam tu lah. Minggu ni jemput, bulan lepas saya setuju, macam tu lah. Jadi tempat ni bukan tempat yang asing bagi saya. Seorang sahabat saya pun ada berasal daripada sini, sama blok dengan saya dulu di ITM, kan? Jadi alhamdulillah. Jadi malam ni tajuk kita adalah Ibrah Pasca Ramadan. Yang main-main tajuk pasca kan. Ada yang tak faham tu kan, berbaik anggur kan. Jadi pasca ke pasca ke maksudnya selepas, ya, selepas Ramadan. Maknanya kalau pasca perkahwinan, selepas perkahwinan. Jadi bulan Ramadan dah pun melabuhkan tirai, Syawal pun dah nak melabuhkan tirai. Dah penghujung benar dah kan. Dan ada di kalangan kita dengan penuh rasa tak bersalah kan, dah nak habis Syawal, dia tak terasa pun bila dia tak puasa 6. Itu masalah tu. Kalau orang tu dia tak terasa apa-apa, dia tak boleh puasa 6, itu masalah tu. Tapi paling tidaklah dia tak puasa, tapi aduh dah nak habis lah, tak sempat aku puasa 6 contoh. Paling tidak ada perasaan tu jadilah kan. Jadi tengoklah, tanyalah kita kat mana level kita kan, macam tu. Macam malam ni lah kan, baik ceramah bukan sebab Samsul debat lah, sebab tajuk tu ramai orang datang, agaklah kan. Orang perempuan tak pernah lagi lama usuh masuk tempat duduk lelaki, malam ni keluar kan. Dek goram kan nak tengok Samsul debat malam ni
sampai ke depan ya kan. Tak apalah. Jadi yang Muhammad Datuk pun ada Datuk Sulaiman Ali. Apa tu? Hilang lah poin saya nampak tu ada ni. Risaulah. Masa saya berucap kemarin, dia mesej kat PC kat tinggal saya tu sebelum keluar. Bunyi loceng tu, sukumban kan. Masih tu malam sibuk-sibuk datang malam ni. Jadi kita tahu dah nak melabuhkan tirai dah Syawal kan, yang mana kita tahu pada bulan Ramadan hari itu dah ramai yang terlopeh. Malahan kita tahu dah berkali-kali dicerita oleh penceramah bagaimana satu ketika tu Nabi naik ke mimbar. Bila Nabi naik ke mimbar kan, Nabi sebut dengan tak semena-mena, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali Nabi amin. Sahabat tanya, pula kau amin ya Rasulullah, siapa yang berdoa? Maka Nabi beritahu salah satu daripada doa Nabi kata, sebenarnya sesungguhnya aku dengar malaikat berdoa. Dan salah satu daripada doa itu apa? Maka celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Kita dengar tu takut tu kan. Itu sebab 10 malam terakhir tu kan beriuh betul. Semua orang. Saya dengar masjid ni melempah sampai keluar. 10 malam terakhir. You tidak tahulah kan. Dia cerita ni kan. Tapi betul. Sebab apa? 10 malam terakhir tu salah satu doa yang tak lekang kat mulut kita. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau maha mengampun, kau suka pada keampunan, keampunilah kami. Itulah doa kita baca 10 malam terakhir. Habis pemalih pula kalau kata dah. Payah benar soal tu kan, sebab orang kita ni dia kalau jumpa ustaz kau jumpa mana kan, guru ke, soalan dia tanya, ada tak doa yang pendek-pendek yang senang nak amal? Tak ada, tanya yang panjang. Semua tanya yang pendek. Ada satu, astaghfirullah. Itulah habis pendek dah tu minta ampun dengan Allah. Astaghfirullah. Tu sebab siapa yang lepas semayang bagi salam berkecapuih balik. Tahu tak berkecapuih? Kau tak faham lah orang sini. Berkecapuih itu orang KL sebut berdesup. Kan? Kalau ni 9 tu ada satu yang menobut. Menobut tu lagi laju daripada berdesup. Yang paling laju sekali menculin. Tu lagi laju lah tu. Tak usah lah tanya macam ejaan. Tapi bunyi macam tu lah. Jadi makna kata kalau dia lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahu bangun dia tanpa dia istighfar, tanpa dia doa kepada Allah, maka dia sombong dengan Allah. Melainkan dia yakin lah kan. Alhamdulillah lah Ustaz, setakat bulan 5 ni daripada bulan 1 tu puas mikir belum ada dosa dia tu. Tolong angkat tangan. Siapa ada orang sini yang berani angkat tangan? Angkat tangan pun berdosa dah sebab tak sedar diri kan. Mesti ada dosa. Tadi dah ngumpet dah lah. Lambik penceramah ni. Contoh kan. Jangan risau. Samsul debat on time. Sebelum tu dah ready lah. InsyaAllah. Cuma tadi dah sampai singgah lah. Masjid Tanah kau jap. Dah lama tak raun-raun ke Masjid Tanah kan. Sampai ngam ceramah. Tu ada. Semua ada dosa. Astaghfirullah, minta ampun. Sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak minta ampun dengan Allah ni? Maka dia bila ditanya dengan Rasulullah, Rasulullah jawab apa? Rasulullah bagi tahu astaghfirullah. Paling senang sekali astaghfirullah. Kau rajin lagi macam yang imam baca tu, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Siap taubat sekali. Ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu istighfar. Tak kisahlah pilih. Paling tidak astaghfirullah. Astaga Nabi tak ajar. Tu kau tu dalam mesej tu. Astaga dia kan. Apa pun tak dapat kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu sebabnya saya bagi petua paling senang sekali dalam sibuk-sibuk tu kan, dalam sibuk-sibuk. Paling tidak lepas sembahyang tu, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sembahyang seorang kat rumah pun.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Buat 200. Lepas subuh 200. Lepas zuhur 200. Lepas asar 200. Lepas maghrib 200. Lepas isyak 200. Satu hari 1000 settle. Apa kelebihan istighfar? Kelebihan istighfar, setiap kali kita baca istighfar, satu istighfar tu akan padamkan dosa yang kita buat untuk hari tu. Malaikat padam. Oh ni dosa dia, tadi dia cakap ni tadi dia mencarut tak ada. Tadi dia menyakitkan orang. Contohlah. Padam, kata ada 50 dosa gitu. Tapi yang balance tadi tu, kita ada 1000 istighfar ni. Tapi dosa 50, contohlah 50. Habis balance tadi 950 lagi macam mana? 950, malaikat akan buka balik muka surat semalam, muka surat sebelumnya. Tu sebab jangan berhenti istighfar. Siapa yang takut nak temu duga, masuk dalam bilik temu duga, kena soal siasat, kena tanya, kena apa, kena seragah, takut menggigil, melotang-lotang ni, masuk dalam bilik tu, duduk nak kena tanya, sementara soalan sampai, astagfirullah. InsyaAllah percaya cakap saya. Takkan tak percaya cakap Nabi, cakap saya ni mungkinlah tak percaya. Cakap Nabi percaya tak? Percaya. Dan Nabi kata apa? Siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, ada 3 perkara yang Allah janjikan. Nombor 1 apa? Akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan yang ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Macam. Itu sebabnya kalau kita tengok sahabat Nabi dulu, zaman sahabat, dia orang istighfar tak kurang 70,000 kali sehari. Memang. Kita kalau imam sekarang tiba-tiba astagfirullahalazim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih, mula 3 10 pula buat. Dah orang belakang ilamu pula istighfar. Ya mula belakang. Yang seorang tu pula bila lah nak mati imam. Dia tak bukan sinilah, tempat lain. Marah dah. Panjang sikit marah. Tapi bayangkan sahabat dulu. Kenapa sahabat buat sampai 70,000 kali? Sebab di kalangan kebanyakan sahabat, mereka yakin apa benda yang mereka nak, Allah akan tunaikan bila mereka beristighfar. Sebab Nabi sendiri, Nabi tak ada dosa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi tak ada dosa. Nabi melazimkan 70 kali istighfar setiap hari. Kenapa kita yang banyak dosa relax macam tak ada apa-apa? Istighfar. Dan begitu juga kita tengok dulu waktu bulan Ramadan, siang kita isikan dengan puasa yang wajib, malam dihidupkan dengan ibadah sunat seperti tarawih, tahajud, witir, di samping amalan lain seperti sedekah, membaca Quran. Pendek kata, bulan Ramadan terisi dengan amalan ibadah siang dan malamnya selama sebulan. Tapi bila sampai ya teng habis. Kan? Siap marah lah tu. Siap marah. Tolonglah bagi tahu awal bila raya. Bangang betul orang ni. Kau tunggulah nak bulan tu, kau nampak raya lah. Kau tak nampak jangan. Belum boleh raya boleh dah. Yang bising tu sepanjang hayat sekali pun tak pernah tengok anak bulan. Nak bagi dia marah tengok TV tu. Silap dia ni tu. Marah pula ada silap dia tu. Patut hari ni raya ni, besok raya ni, pahala tunggu lusa pula. Dia marah dek tahun lopeh. Tahun lopeh semua orang caget raya 30. Rupa 29 tu dah nampak lah anak bulan. Siapa suruh percaya kalender kuda? Kan? Lomang tinggal buluh ya. Gila tu. Tak sampai makan dah takkan. Ambil macam mana? Kan? Makna nak beritahu apa? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita boleh merancang, Allah Maha merancang. Perancangan Allah juga yang terbaik. Itu dia. Iya tuan-tuan. Jadi belajarlah. Tahu tak macam mana Roman yang nak bulan tu? Cerita kan. Daripada 29 tompek balai cerap tengok tu, kalau dapat 1 dan 4 jadilah raya lah kita. Masalah semua tak nampak. Dia dah kira dah tu. Dia dah kira, cuma dia orang tak nak lah beritahu awal. Kan ramai yang bongih lah, itulah inilah kan. Copek salah, lambek salah, semua salah.
Dia kalau tengok kan, sebenarnya nak tengok anak bulan tu, kalau kita tengok tinjau tu, dia memang kalau pensel tu kita asah tajam-tajam, macam ni lah, yang satu longkuk macam tu je. Nampak, kalau nampak macam tu je, nipis je, halus je, dan sekejap je. Tu yang kita punya teknologi tu nak record tu benda tu. Kalau tak nampak marah apa? Kan? Tu dia. Terlebih nak adik kayu berbanding poso. Kan? Tetapi soalannya, bagaimanakah baki 11 bulan lagi? Selepas selesai madrasah Ramadan ni sepatutnya training. Bila training, lepas saja Ramadan, kita akan lebih senang untuk melaksanakan apa yang dah kita latihkan. Contoh, kita dah biasa puasa sebulan. So apa kata kita sambung dengan puasa sunat? Puasa sunat Isnin Khamis. Contoh macam orang perempuan kalau takut ponik hari Khamis, puasalah Isnin ya. Kan, yang faham, tak faham sudah. Kan, kan ponik hari Khamis banyak kerja, siang sampai ke malam kerja contohlah kan. Yang faham, tak faham sudah. Tapi tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tu maksud dia. Puasa sunat. Lepas tu dah biasa mengaji Quran, sambunglah mengaji sendiri. Kan? Memang kalau kita tengok, alhamdulillah, hari tu kita tengok ada orang yang beriktikaf kat masjid 10 malam terakhir. Malahan ada orang dia dah melazimkan setiap tahun 10 malam terakhir tu, malam ni masjid mana, besok masjid mana, lusa masjid mana. Baguslah kan. Tetapi selepas bulan Ramadan, carilah masa juga. Paling tidak datang. Kan, kalau kita tengok antara kelebihannya kita datang ke masjid, contoh pada waktu maghrib tadi, siapa yang datang, dia terus duduk kat tempat dia semayang, dia duduk kat saf pertama, dia duduk je, walaupun dia duduk, dia tak bangun daripada tempat duduk dia tunggu sampai isyakkan dan dia bangun semayang. Waktu dia duduk tu dikira seolah dia masih lagi bersemayang, pahala dia. Orang yang dah biasa datang masjid, tiba-tiba tak datang masjid, lain benar rasuk. Di Masjid Felda Palung 14 tak silap saya, dia buat program anak-anak yang datang solat subuh berjemaah dapat duit belanja sekolah RM3 sehari. Abah heboh, pergi, jangan tak pergi, rugi kau tak pergi. Abah tak pergi, salah tu. Lepas tu masjid tu je buat untuk ayah dia pula, untuk orang dewasa. Siapa yang dapat 40 hari berturut-turut jemaah subuh di masjid, layak untuk cabutan bertuah, menang 10 biji skuter. Ada 10 pemenang. Tapi siapa yang hari ni buat 2, 3, lepas tu hari kompak dah hal tak datang, kosong balik. Dia mesti 40 hari tu turut. Ya Allah, ramai. Tak kisahlah, dia kata tak, kau nanti tak ikhlas lah macam tu, cik. Orang yang bercakap tu memang tak datang. Dia kata pihak masjid, biarlah tak ikhlas, mungkin lama-lama datang ikhlas ke hati tu. Masa tu YB kawasan yang sponsor tu ni, masa tu. Sajo ada kan. Tak, maksudnya itu adalah salah satu cara. Macam-macam usaha yang dilakukan sebab nak menarik minat orang datang ke masjid. Saya sukalah masjid macam ni, dia masjid lama kan. Nampak reka bentuk dia tu, seronok kan. Jadi kita tengok, kita zikir lagi tak? Dulu rajin zikir kan? Dulu rajin puasa, rajin tahajud. Kita bulan puasa saja kita buat tarawih dan witir, sedangkan solat sunat witir itu adalah satu-satunya solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi. Tapi kita jumpa witir bulan puasa. Nabi pesan pada para sahabat, aku wasiatkan pada kalian 3 perkara. Selagi kalian hidup, jangan kalian tinggalkan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, jangan tinggalkan puasa sunat Yaumul Abid, puasa sunat hari putih, iaitu pada setiap 13, 14, 15 bulan Islam, kecuali hari tasyrik. Kedua, jangan kau tinggalkan selagi kau hidup solat sunat duha, paling tidak 2 rakaat setiap hari. Itu Nabi pesan. Dan jangan kalian tinggalkan solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kalian tidur. Itu Nabi pesan. Jadi ni soalan bocor. Buatlah, jangan nganggu-nganggu sampai tak buat.
Kan? Paling tidak balik sebelum tidur ambil wudu, sembahyang 1 rakaat. Solat sunat witir penutup. Baik. Ya. Kita nak sama-sama kan berjaya dunia akhirat. Itu sebab kita nak buat. Dan amalan yang lain masih boleh kita lakukan secara konsisten. Contohnya melazimi amalan sunat, tahajud, witir dan duha. Contohlah macam kita ni lah ada hajat tak tahu dan patut buat ke tak bonon. Ramai kadang-kadang kan dia ada nak buat solat sunat istikharah. Aku patut tak kerja kat Kelumpur ni. Dah kerja kat Masjid Tanah dapat gaji RM2,500. Dapat tawaran kerja kat Kelumpur dia nak bayar RM5,000. Sekali ganda. Kawan-kawan lah dah mula cakap, kau janganlah, walaupun sana RM5,000, kos hidup tinggi weh, koncing pun RM2 bayar. Kan? Yo kau, yo, apa tu makan yang mahal tu. Tak ada botol dah restoran Melayu kat Kelumpur tu, restoran Korea yo. Dekat Masjid Tanah ni pun dah tak ada dah, nampak banyak restoran luar negara dah. Burger Tokyo. Kayak simpang tu. Saya duduk situ lah tadi tu. Kan, saya ingat Tokyo, rupanya Tokyo Jepun lah. Contohlah kan. Habis macam mana? Nak ambil ke tak? Nak ambil ke tak? Jadi kita pun buatlah solat sunat istikharah. Tak dapat lah Ustaz, macam mana nak dapat? Prosedur dia tak betul. Kalau kita nak minta dengan Allah Ta'ala. Contohlah kita nak jumpa, kita nak jumpa YB, nak jumpa Ketum Tori, nak jumpa siapa lah, nak minta bantuan, kita tak ada pakai selebet-selebet dah. Bersiap kita, pakai elok-elok lah. Kau pakai baju Melayu dengan keplekat pun yang elok lah kau mana. Contoh. Sebab apa? Bosih-bosih ni tak ada pakai pakaian yang kopam tu tau. Kan? Bodak Johnson tu pun satu sapu kata biar nampak elok. Assalamualaikum. Elok lah tertib dia cakap. Macam ni lah tu, lama betul tak jumpa tu. Yalah tu kan, tu sibuk kan. Itulah. Macam mana? Sihat kau? Sihat. Alhamdulillah. Cuma batuk sikit lah tu. Yalah panis sekarang. Itulah. Musim ni. Bukan lu. Bukan Taufik tu aja. Jadi lah tu, tak ada banyak cerita kan. Saya memang kau tak dapat. Dengan datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih mamanyang tidak. Togah dek budi dengan basuh. Macam tu kat dengan Allah Ta'ala. Banyak dosa tak kita esok? Banyak. Tapi nak minta dengan Allah Ta'ala, kena overhaul dulu. Cara ni apa? 7 malam berturut-turut sekurang-kurangnya buat solat sunat taubat dulu. Dah buat solat sunat taubat 7 malam turut-turut, lepas tu bertujuh tu rasa-rasa kita dah minta ampun puas betul lah, menangi dah minta. Barulah ada muka nak minta, ya Allah kau tunjukkanlah aku apa yang terbaik, baru buat solat sunat istikharah. Dia tak semestinya dapat mimpi tau. Tak semestinya dapat mimpi. Tak semestinya. Tetapi bila kita bangun daripada tidur tu, hati kita ada kecenderungan ke mana? Pergilah Kelumpur tu. Pergi Kelumpur, Alhamdulillah. Daripada mekanik, pergi Kelumpur jadi doktor. Membohong betul cerita kan. Contohlah. Sekarang kan ada doktor tinted tu kan. Bukannya doktor apa. Contohlah kan. Jadi makna kata kita kena faham. Kadang-kadang kita buat, kita menikut yang faham tidak. Sebab minta ampun dengan Allah dulu, baru kita buat solat sunat istikharah. Buat sendiri, minta Allah tunjukkan mana yang terbaik. Macam tu. Untuk makluman semua, saya baru je kembali daripada Jawa Barat Indonesia. Saya tu dah somak mana tu, somak mana dah rasa ceramah hari-hari tak break-break ni. Ponek betul rasa. Hati pun ponek benar rasa. Sampai orang tanya lah, perasan tak 2 minggu ni tak ada live, perasan tak? Semua tanya mana pergi Samsul Debat ni. Sudah saya pun sepatutnya pergi umrah. Saya tukar. Sebab pergi umrah pun tak relax sempat dah. Orang Malaysia UCA. Saya pun pergi Indonesia. Kenapa saya pilih Indonesia? Sebab Indonesia orang tak kenal saya. Pergi Singapura tu belalah dia kerja kat airport tu. Ustaz. Dah siapa pula orang ni kata. Bergambar tak habis-habis. Jadi saya pilih Indonesia sebab dia tak peduli pun. Tak ada siapa kenal saya. Saya buka emas saya. Tak ada apa pun. Okey, ambillah. Pergi sana, kedutaan Malaysia syorkan saya pergi ke pesantren di Jawa Barat ni.
Cantik pesantren tu dekat sana. Di Jawa, di pesantren ni, handphone pun, HP-nya pun tidak boleh disimpan, Pak. HP-nya perlu disimpan oleh pihak pesantren. Tenang hati, belajar kat sana. Dengar cakap-cakap yang baik, dengar hadis, dengar ayat Quran. Kita tadabbur, kita pula belajar dengan orang. Tak ada siapa menang itu, dia ni siapa, tak ada. Tuan-tuan lah. Buat di, alhamdulillah. Lepas tu barulah saya baliknya, barulah start ceramah balik lah. Kan? Semalam baru start satu, ni start lagi ha. Terima kasih banyak. Kan? Hari kedua. Macam tu lah. Makna kata rendahkan diri kita ni. Jangan letak kita ni besar benar, handa benar kan. Ponik. Dunia ni ponik benar. Tapi itu sebabnya disebutkan oleh Nabi, sesungguhnya dunia ni penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara? Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Kan? Macam penjara lah. Kan? Dan disebutkan oleh Nabi juga, kebebasan sebenar pada seorang mukmin adalah kematian. Mati dah tak ada peraturan orangnya. So pulanglah dia nak sumbek yang kita nak sangkut kat pokok ke nak tanam ke tu, pulang kat orang yang hidup masa tu. Kita dah tak ada apa dah masa tu. Tu sebab tu sebab kita kena tengok balik, amalkan lagi apa amalan yang kita dah buat pada bulan Ramadan. Tahajud, witir, duha, baca Quran. Quran ni mukjizat Nabi. Kadang-kadang orang yang hilang pertimbangan apa bono dia nak buat pun, dengan Quran sahaja dia boleh dapat jawapan. Dia ambil wuduk, ya Allah tunjukkanlah aku yang benar, ya Allah. Dia buka, dia tabuk muka surat tu, tengok, dia baca surah tu, yang dekat muka surat tu, dan dia baca tafsirnya, langsung dapat ilham apa yang patut dia buat. Ke tahap tu kan. Jadi kenapa kita nak tinggalkan Quran? Sehari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu kita tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun kita tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun, senyap lah dengar lawan cerita ha. Ayo. 10 tahun kita tinggalkan Quran, semua hidup Quran tinggalkan kita. Jadi jangan tak baca. Belum pernah lagi saya jumpa orang mengadu, aku baca Quran makin lama kusut kepala otak. Tak pernah. Kebanyakan orang bila baca Quran, hati dia akan rasa tenang. Baca, walaupun baca tak faham pun hati tenang. Apatah lagi kalau kita baca, kita bertadabbur, kita cuba fahami maknanya, kan? Fahami maknanya, insya-Allah, mudah-mudahan Allah melorongkan kebenaran ke dalam hati kita. Pendek kata, kalau kita tengok Quran ni, kita tengok Ramadan ni telah menghidangkan kepada kita sebanyak-banyaknya keberkatan yang menerugi kalau kita tak ambil peluang. Macam tu jugalah pada bulan Ramadan kita teruskan puasa, kita teruskan bayaran sedekah. Kalau dulu kita ada sedekah wajib, iaitu bayaran zakat. Kita jangan lupa ya, bila bayar zakat ni kadang-kadang orang fikir zakat fitrah semata-mata. Tapi sebenarnya ada lagi zakat-zakat lain yang kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita alpa. Tak payah kot. Jangan main kod-kod dalam agama ni. Duit simpanan kita dalam bank, kita zakatkan ke tidak? Kan? Orang perempuan. Yang dia pakai, yang dia simpan, semua ada kiraan dia. Setiap negeri berbeza-beza. Di Kelantan lain. Dia borek pakai tu. Kalau kat Melaka sampai berapa dia pakai, dia ada timbangan dia. Jadi jangan kita, kadang disebabkan ameh yang kita simpan tak berpakai tu pun sebabkan dia tak zakat, jadi sebab dia masuk neraka. Berapa? Itu sebab kena pergi cerita cuba tengok ni borek berapa gram, patut kena zakat macam mana. Okey, dia pun kira-kirakan untuk kita. Tenang nanti, kita bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah yang RM7.50. Melaka RM7 seorang ke RM7? RM7 kan? Yang RM7 tu pun rasa tenang mana dah bayar untuk diri sendiri. RM7 seorang ya, RM7. Hui, tenang betul rasa dah bayar. Tu pun RM7 punya tenang. Tu belum RM1,000 lebih lagi. Tu belum RM3,000 lagi. Baiklah. Tu ada yang tanya, Ustaz, mana yang lebih afdal? Saya kerja kat Melaka, kampung dekat Muar.
Elok bayar zakat kat Muar ke bayar kat Melaka? Saya kata kalau paling afdal bayarlah kat Melaka, tempat kita cari rezeki. Habis tak boleh ke bayar kat Muar? Tadi kau tanya aku afdal. Bangang betul orang ni. Dah kau tanya afdal kan? Yang paling utamanya bayarlah kat tempat kita cari rezeki. Tapi boleh tak nak bayar kat Muar? Boleh, seketika lah macam tu kan. Bayarlah. Tapi kalau nak kerja afdal, bayarlah di tempat kita mencari rezeki. Jadi teruskanlah dengan sedekah sunat, bagi bantuan, sumbangan pada orang, bagi. Tak usah tunggu bulan puasa. Bulan puasa, anak yatim full jadual dah. Pusat jagaan anak yatim tu pack sebulan penuh jadual lah. Kembara sahur pun panggil dia. Berbuka puasa pun panggil dia. Minta maaf lah, bulan ni kami dah penuh, tolong cari pusat jagaan anak yatim yang lain. Rumah dia punya penjaga, punya sombong. Lagi penuh pada YB tu. Yang YB cari dia ni. Nak buat majlis tu biar dia ada kan. Tak ada, tak dapat. Dia minta maaf lah, tolong cari lain. Kami dah pack lah. Itu pun saya dah bagi dua dah tu. Dia bagi dua dah anak yatim tu. Sampai jam tu sekali lah. Tapi tiba-tiba bila masuk aja hari raya, budak tu dah tak yatim lagi. Seolah budak tu yatim bulan puasa je. Saya ingat lagi, saya ceramah dekat ada satu bank lah. Bank tu saya tak nak cerita lah bank mana. Dia buat jamuan raya, dia panggil anak yatim. Anak yatim tu umur 2 tahun dengan 2 tahun hingga 4 tahun. Kecil-kecil budak tu. Saya nampak anak yatim masa tu, pengurusi bank tu tengah berucap. Saya duduk dengan anak yatim tu, jom kita ambil gambar, jom ambil gambar. Tuan-tuan ambil gambar. Kayak kelumpur ni. Tiba-tiba budak tu bersorok. Cik dia tu, karipap tak ada kata. Dia tanya karipap, sebab kuih-kuih kayak kelumpur ni tak apa kuih muffin dengan egg tart tu kan. Tu dah jenis kuih kelumpur. Budak tu tanya karipap tak ada ke? Tak ada dek, niai ada. Yang seorang ni, bila nak makan ni? Cakap. Dia marah. Dah budak tu dah marah. Kan, kita kena utamakan anak yatim ni. Saya pun bagilah signal dekat pengurusi tu. Saya tunjuk macam tu. Pengurusi kan, oh nampaknya penceramah tak sabar nak ceramah dah dan pula kono. Kan? Tak, saya cakap ni budak ni nak makan. Saya bagi signal. Kan? Kadang ada tu yang berucap ni kadang tak erti nak sekejap. Kesian budak tu. Tapi memang betul kalau kita nak melembutkan hati kita, banyakkanlah memberi makan fakir miskin dan juga menggosok-gosok kepala anak yatim. Itu Nabi pesan. Bagi makan fakir miskin, gosok-gosok tu maksudnya berbuat baik pada anak yatim, lembut hati kita insya-Allah. Ya. Tapi memang Ustaz, saya dah lama dah baik-baikkan anak yatim. Sampai besar badan dah. Umur laki kau dah 55 tahun tu, jangan kau kira yatim tu dah tua bangkor dah tu. Tak ada kira tu dah. Kan? Ni mana budak-budak tu. Ya? Ada sekali tu ada satu saya ceramah untuk isteri-isteri menteri. Dululah, lama dah. Ustaz, saya bukan hanya gosok kepala anak yatim, saya tidur dengan anak yatim. Wih, anda apa tu? Rupanya rumah tu rakyat yatim. Sabarlah aku. Kan? Galak ya kan. Jadi kemudian begitu juga, jangan kita biarkan amalan selain dikhususkan untuk dilakukan dalam Ramadan ini hanya menjadi tradisi tahunan dalam sebulan sahaja, sedangkan di bulan lain ganjaran pahala turut dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya amalan infak dan sedekah. Sebaik-baik amalan dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Kalau tak mampu melakukan semuanya, justru jangan tinggalkan semua. Contoh, kita sedekah di masjid. Kita tengok berapa banyak poti-poti bosi melokek ke tiang masjid ni. Pak nah, satu. Mbak. Jadi lazimkan. Ingat tak satu petua? Nabi ajar siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ini. Apa dia? Yang pertama salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya amalan sedekah subuh. Jangan tinggal. Poning lah dan banyaklah duit dan short, banyaklah tak kono, ini tak ada, ni tak ada. Tu 2 amalan ni, cuba baik. Datang ke masjid, datang awal, dah sampai tu lepas azan tu, sebelum nak sembahyang subuh, sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Buat.
Dan yang kedua, sedekah subuh. Bawa, dia tak sebut mesti bawa 10,000, tak ada. Kau mampu 20 sen, 20 sen. Kau mampu RM1, masuk sumek dalam tabung tu. InsyaAllah Allah murahkan rezekinya. Saya sendiri dah hanya orang yang dah rasa dia akan faham. Saya dulu pun cakap kan main dalam jamaah lah. Sedekah tak pernah miskinkan orang, kan main jamaah. Kan sekali kono ke batang hidung sendiri belum tahu lagi. Saya ingat lagi saya cakap dengan mak saya, masa tu saya dah bawa dah cerita ni. Siapa dah dongeng, baik-baik lah baru kau dongeng kali pertama. Saya dengan mak saya, dengan adik saya, masa tu saya dapat pergi, mewah masa tu, pergi umrah. Saya pergi dengan tabung haji. Dia letak muka saya tu, duta. Masa tu saya dapat free satu seat. Saya bawa adik saya. Lepas tu saya pengah bawa mak saya sekali pergi. Mana tak mewah, seorang 2 katil. Lokek bilik tu, berdua tu, seorang 2 katil, punya lebar, pusing-pusing tak jatuh lagi. Pusing-pusing tak jatuh lagi, contoh lah. Kami lebar katil tu, saya dengan adik saya. Waktu makan tengah hari di Madinah, dah habis makan tengah hari tu, saya duduk dengan mak saya. Mak, rasa-rasa nak sponsor lah ahli keluarga kita mana yang tak mampu tu, bawa dia pergi umrah, biar dia rasa seronok pergi umrah. Mak cakap, ni Madinah ni, kau dah cakap kau kena buat tau. Yalah nak buat lah ni. Nak azan dulu kau tak tahu ya? Tahu ya? Saya pun, bila mak cakap kau kena buat, yalah nak buat lah ni mak. So akhirnya, masa yang saya pergi tu, pada tahun 2017, akhirnya pada awal 2019 saya dapat buat. Masa tu saya bawa 5 boleh orang ahli keluarga saya. Dah susu senarai tu 5 boleh monong. Yang pertama buku akaun, yang kedua saya monong banyak, habis duit dan macam tu lah. Berpadan muka kau, kau cakap sedekah tak pernah miskin kau orang, buku akaun kau kosong. Dengarlah setan tu bisik. Macam tu lah. Tapi saya kata lantak lah. Ada lah joki tu saya pun buat. Masa di KLIA, masa saya tengok ahli keluarga saya tu, dia orang dah bersiap, ada yang pakai kain ihram apa semua. Masa dia orang berkumpul tu, nampak excited nak pergi umrah ni. Masa tu separuh daripada perasaan duit hilang tu, separuh dah tak ada rasa dah. Tapi ada separuh lagi tu. Ada separuh lagi rasa, separuh tak rasa dah. Tapi bila sampai di bumi Mekah, waktu menjejakkan kaki tu, saya nampak semua orang ni, semua ahli keluarga saya tu menangis. Ada yang tak pernah naik kapal terbang, naik kapal terbang kali pertama pergi umrah. Masa tu nampak dia mengalir air mata sebab dapat pergi tu. Hilang rasa duit saya habis, lantak saya tak kisah pun, happy betul. Dan apa yang berlaku, tak sampai bila dah balik ke Malaysia, tak sampai 3 bulan bila balik ke Malaysia, Allah ganti balik duit saya tu. Masa tu tak adalah cakap mujur balik modal, tak adalah. Masa tu saya cakap, siapa lagi aku nak tolong lepas ni Allah, tolong jangan angkat tangan. Ya. Saya cakap tu, siapa lagi aku nak tolong. Dan untuk makluman semua, alhamdulillah baru-baru ni bulan Februari sebelum puasa, saya bawa 45 orang ahli keluarga saya. Terus buat. Mak saya grup marhaban berzanji tu, kebanyakannya semua dah pergi Mekah, dah pergi haji, dah pergi umrah. Tapi dia orang buat macam style duit kutu lah. Kumpul RM50, RM70, siapa yang dah bagi lebih-lebih. Kumpul pada bulan 1 sampai bulan 10. Tengok berapa tu kumpul. Tengok siapa yang rajin pergi surau, pergi masjid. Tapi dia orang susah, sponsor dia pergi umrah. Tu yang antara bonus kita boleh buat. Macam-macam cara buat. Nampak orang susah, tolong. Kan sampai satu tahap, tanyalah Tok Leman ni, dia pun dah tak ingat dah siapa yang dia tolong. Berapa ramai orang terima kasih dengan dia pun, yalah. Dulu silah Tok, dulu Tok bagi saya duit belanja dulu 1,5 masa apa ni. Ya, ada. Dah lupa dah. Ada Tok bagi saya dulu, anak saya nak sambung belanja 500. Kita dah lupa. Tak usah, itu paling baik sekali. Jangan ingat dah apa yang kita bagi. Itu okey tu. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak ada. Tu ayat tu selalu cakap. Kalau kita sebut macam tu, mana tak ikhlas tu. Ikhlas ni, dia hidup dalam dunia ni 5 perkara ada, selamatlah. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak.
Tuan-tuan nak belajar sabar, tanya Tok Leman ni. Saya tahulah. Sabar je. Saya kadang Tok Leman ni daripada YB Dun biasa lagi. Kan? Ya. Saya lalu tompek dia pun saya telepon. Tok, saya minta izin lalu. Lalu lah. Dari mana? Iya. Saya sign dekat ada satu masjid mana. Dekat Melaka, dekat mana, dekat Tangga Batu ke. Saya sign tu bawah nama dia. Bangga betul. So ambil gambar apa. Bawah nama dia. Saya baru. Ayo. Betul tuan. Kita ni ikhlas. Pertama sabar. Kedua, syukur. Selamatlah hidup. Syukur. Bulan puasa tu kan. Apa takkan tak belajar syukur bulan puasa? Kan? Orang macam mana susah macam mana kita dapat tak makan pada buka puasa. Syukur. Ada je bantuan-bantuan sampai. Syukur. Ketiga, tawakal. Serah pada Allah Ta'ala. Keempat, hikmah. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Adalah kebaikan ni, adalah benda ni. Macam orang dulu lah. Apa kono ni accident? Adalah benda Allah nak bagi kat kita ni. Rupanya yo. Ramai orang kampung datang ziarah dia. Semua tak ada datang kosong, semua mulu. Kan kebetulan melak kan. Dah kumpul-kumpul duit, boleh repair motor yang accident tu. Lagi lawa lah pada sebelum tu. Contoh. Dan yang kelima, ikhlas. Ada 5 ni selamatlah hidup tuan-tuan. Iya. Tu saya kata tadi kan. Jadi madrasah Ramadan yang berlalu pergi sepatutnya membawa kita kepada istiqamah dalam beribadah. Bayangkan kita semayang itu pada bulan Ramadan, kita semayang sunat paling banyak sekali, banyak rakaat sekali pada bulan Ramadan. Masjid ni baik 8 je. Masjid ni 8 kan? 8. Ada yang baik 20. Macam Negeri 9 tu ada yang 8, ada yang 10, ada yang 20. Tak kisahlah, yang penting buat. Tapi bila kita dah lazim buat hari-hari itu yang hari tu. Mak saya beritahu kau copek-copek lah. Sebab saya sibuk ceramah hari-hari. Kau bila lagi yang ada gap ni? Nantilah mak. Lalu sekali tu malam tu kau tolonglah balik. Imam dah ponek benar dah. Imam tu dah tua tak sihat. Dah batuk-batuk dah. Baik kau balik tolong. Malam tu ceramah kat Kajang. Habis ceramah sebelum berbuka tu copek saya balik. Sampai rumah mak. Malam tu orang nampak. Sampai dah. Okey. Saya ganti imam malam tu. 9.40 siap tahlil. Bayangkan. Bojo laju malam tu. Tetangga-tetangga kan umum buat tu. Laju betul. Tak adalah laju pun. Sebab di Negeri 9. Bila dia buat 10. Bila dia buat tarawih 10 tu. Dia tak selang-seli dengan apa. Dia selang-seli tu istighfar je. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Tu sambung tarawih tu. Itu. Cuma dia punya zikir panjang. Antara tarawih sebelum witir tu dia panjang. Tak kira lah buat 8, buat 10, buat 20. Tapi dia sebenarnya mengajar kita lazimkan solat. Okey je boleh apa semayang 8. Bayangkan 8 rakaat. Campur witir. So boleh malam tu. Tu boleh campur maghrib lagi, boleh campur zuhur lagi, boleh campur asar lagi, boleh campur subuh. Berapa belas rakaat kita salat, berapa puluh rakaat kita sembahyang. Alhamdulillah. Jadi sepatutnya tak ada masalah lah sembahyang waktu. Pada bulan Ramadan, 5 minit sebelum zuhur dah sampai masjid. Kenapa lah bulan lain tak boleh? Mentadaghahnya hal lah ustaz. Kata, ayolah. Elak sampai deh. Allahu Akbar. Dah zuhur dah. Lek dia menghirup. Dia sejak sebut. Dah zuhur ya. Copek zuhur sana ni. Tak ada apa yang masjid tu. Jadi tu kita kena ni lah. Itulah ibrah pengajaran yang kita kena tengok. Bila tiba Ramadan kita berlumba-lumba. Tetapi kenapa pada bulan yang lain kita gagal untuk beristiqamah? Atau kita hanya membiarkan kuntuman keimanan kita tanam mekar subur hanya pada Ramadan, tetapi kemudiannya hancur layu begitu sahaja. Perbuatan ini
sangat tercela di sisi Allah SWT. Allah mengkritik orang seperti itu sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-92 yang bermaksud, dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Ayat ini perumpamaan dari Allah bagi orang yang menenun pakaian iman dan takwa di bulan Ramadan dan menghancurkannya setelah itu. Punya jago bulan puasa ni, menundukkan pandangan. Pergi bazar Ramadan pun tak berani, takut ternampak perempuan tak tutup aurat. Nengok paha ayam depan tu paha orang. Nengok dada ayam lepas tu sambunglah sendiri. Ya tak terdaya dah, dan tak pari dah. Assalamualaikum Bang Haji, astagfirullah lah, tak pandang dah. Sentuhlah. Tiba-tiba hari raya bersalam tak kira siapa. Lah dah basah kau dah tijah, dia gosok-gosok lagi kepala perempuan tu. Kan tak sadar diri tu. Dah siap dah senarai tu. Nak salam dia tengok senarai jap. Boleh salam. Tengok. Ini tak boleh, ni tak boleh. Tengoklah. Kena jago. Bulan lain punya jago, pakaian elok, tiba-tiba dah duduk ramai-ramai saudara mara, lupa batas aurat. Yang lelaki pintal kain plekat sampai ke lutut, tidur terlontang ke ruang tamu dengan pusat atau dadah, tiup ke angin, ke kajap-kajap terkibar, bayang tu. Yang perempuan pakai tinggal nak tudungnya, pap lah, nampaknya leher, telinga, tongkuk semua nampak. Lupa mana. Tu yang cakap tadi tu, dah elok, dah ikat dengan, dah pintal dengan kemas, tapi diuraikannya. Sini tu sendiri yang uraikannya, kita sendiri yang menghancurkannya. Kenapa? Kan? Sebab ada golongan yang lain tu lebih ramai daripada golongan ini. Sebab contohnya, orang puasa sunat tak ramai. Yang tak puasa lagi ramai. Tu sebab puasa sunat lagi hebat ujiannya daripada puasa wajib. Sebab puasa wajib ramai-ramai puasa. Yang tak puasa tu ada beberapa golongan yak-yak-ye saja. Yak-yak-ye gitu kan. Geng plastik hitam. Tapi bulan yang tak puasa ni, bila kita puasa, kebanyakan keliling kita makan, kita boleh tahan, hebat lah gitu kan. Tu sebab saya tengok arwah abah saya tu, hari raya kedua dia dah start puasa 6. Orang datang rumah, dia layan, dia siap tuang air dengan cawan-cawan dia pun dia tuang kan. Dia tuang. Bukan, tak apa-apa, aku dah makan tadi, tak apa-apa. Sampai tu dah sudah, dia tak cerita pun dia puasa. Sampailah orang tu balik. Yang dia suruh anak minum air. Anak pun tak dapat buat dah yang kedua tu. Dapat dah. Handa betul. Ya, orang dulu-dulu macam tu, hari kedua dah start dah. Kan, kita ni macam mana? Open house. La ilaha illallah. Jamuan rumah terkupak. La ilaha illallah. Masjid dah buat belum? Malam ni lah. Malam ni. Dia nunggu Samsul Debat datang tu lah, ambil sikit buat air tu kan. Hari tu kat Pokok Sena minggu lepas buat kat. Katanya 2 minggu lepas buat sebelum saya pergi Indon tu. Buat. Dahsyat betul. Tu belum cerita lagi jabatan-jabatan kerajaan setiap department buat. Dekat setiap rumah tu panggil, mana dah halang dah datang tu, buatlah open house sekali dia tu. Kan? Iya. Sudah tak cukup sebulan, jangan risau. Syawal tak cukup. Lepas Syawal ni pun ada lagi ni. Kenduri kekah, kenduri apa, tapi sekali lah dengan zaman raya lah. Ada likut raya tu. Tak rayakan sebulan, siapa cakap 2 bulan. Tapi itu hebat Johor. Johor dia buat ceramah maulud sepanjang tahun selagi tak puasa maulud. Tu Johor pula. Tapi sekarang dah tak boleh dah, tak tahu pahal. Tak boleh dah. Yang bukan bangsa Johor tak boleh ceramah nak kat Johor sekarang. Tak tahu sah. Kena ambil tauliah lah. Kena ambil tauliah kan. Jadi
Dan begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat ke-26, dalam bab ketakwaan divisualisasikan dengan sehelai pakaian. Disebutnya apa? Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nampak tak? Dah bagi dah pakaian. Iman dan takwa bak pakaian yang tak boleh diuraikan benangnya dipintal kuat hinggalah menjadi cerai-berai kembali. Maknanya madrasah Ramadan ini 3 bulan lagi. Baik-baik. Tadi. Jadi makna kata bulan Ramadan bukan saja memperbaiki amalan ibadah kita, tapi menguji keupayaan kita dengan terhadap layanan kita dengan tegahan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kita dilarang makan dan minum serta melakukan perkara membatalkan puasa, seperti bersama dengan isteri di siang hari, sedangkan perbuatan tersebut adalah harus dan halal di bulan-bulan yang lain. Jika kita mampu meninggalkan perkara yang halal di bulan Ramadan kerana ketaatan kita pada perintah Allah, maka adalah selayaknya bagi kita meninggalkan perkara-perkara yang haram walaupun di bulan-bulan yang lain. Macam itulah. Macam tu punya jaga kan. Walha punya goram bulan puasa ni tengok bini. Bulan lain tak goram dah. Lawa lah dia bulan ni tak pahal lah kan, macam tu kan. Dah tua dah ustaz, kata orang perempuan tu. Dia kira tua dah, bulan puasa ni tiang elektrik pakai skirt pun lawa mbak. Jangan main-main. Iya. Kan. Lawa batu nampak So kalau itu kita boleh jaga, benda-benda lain tentu kita boleh jaga. Kan. Kita tengok contoh Zulaikha, tahu tak Zulaikha? Zulaikha yang minat gila dengan Nabi Yusuf tu, pada dalam riwayat dikatakan Zulaikha akhirnya memeluk Islam dan dia berkahwin dengan Nabi Yusuf. Tetapi dia masuk Islam kerana kecintaannya kepada Allah. Bila dia masuk Islam, bila dia dah kahwin dengan Nabi Yusuf, dia masuk Islam, apa yang berlaku? Dia mengunci dirinya daripada bilik. Dia datang hantar makanan ke Nabi Yusuf, cepat-cepat dia masuk dalam bilik. Dia tak nak tengok muka Nabi Yusuf sebab dia takut dia jatuh cinta dengan melihat kecintaan pada Nabi Yusuf, menyebabkan dia lupa pada Allah. Bayangkan. Sampai macam tu sekali lah. Dan kemudian sampailah turun wahyu, kata Nabi Yusuf beritahu, aku diperintahkan oleh Allah untuk bersama dengan kamu wahai Zulaikha, kerana Allah ingin menggunakan anak-anak kita yang bakal menjadi nabi. Barulah dia menerima tu, barulah dia bersama dengan Nabi Yusuf. Bayangkanlah, dia bersama pun kerana Allah, sebab Allah perintahkan. Macam itulah kira kan. Nak nunjukkan orang ni dia cinta kerana Allah. Dapat tak kita paling tidak buat apa pun semuanya kerana Allah. Datang ceramahnya kerana Allah. Bukan datang nak makan bona pun, tak ada bona pun, makan apa je malam ni, makan apa ni? Oh cerita sampai lah tanya makan apa malam ni? Simpit ke? Simpit sate kan apa? Ya? Siloma. Itulah. Tapi dah siap dah makanan. Dia bila makanan dah siap, makruh camah lama. Ya, ada saya kena beritahu awal-awal ni kan. Saya insyaAllah kalau tak ada apa-apa ni, malam ni pun saya mungkin akan terus ke Movenpick. Saya tidur kat sana, esok pagi-pagi subuh, sebelum subuh saya dah kena standby ke airport. Saya kena fly pergi ke Limbang 3 hari. Itulah konjur hari ceramah kan. Itulah malam ni. Silamak bersilamak lah kan. Alhamdulillah, syukur. Bukan senang nak pergi silamak malam ni. Makin silamak pagi tu. Dulu kalau nak makan nasi lemak malam kena pergi Kampung Baru. Nasi lemak antarabangsa, tak apa bondo antarabangsa lah. Ada lah secoret nasi lemak. Sadap tak ada, sadap anu pun. Kan? Sadap nasi lemak di tanah ni. Kan? Ambil hati. Kan? Nasi lemak ada lah telur betul kabau. Steady lah kan. Simpit sikit, kacang sikit. Baru nama zaman raya. Bakal lintau pula mencari bodoh tu tak ada kan. Tak ada dah okey tu. Orang bukan nak apa nak. Malam ni kita meraihkan. Kan?
Tidak terasa masa begitu pantas berlalu dan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, keutamaan sudah berlalu, namun apakan daya, itulah putaran hidup. Kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka dalam kesempatan yang kita kena faham, dan kesempatan yang kita kena faham betapa Ramadan ini sebenarnya tujuannya nak menjadikan kita manusia yang lebih baik. Bukan yang menjadikan kita lebih teruk lagi. Kita nilaikan sendiri. Rasa-rasa aku ni lagi baik, aku lagi teruk. Sepatutnya jadi lagi baik lah. Kan? Dalam kesempatan Syawal ini, kalau siapa yang masih lagi ada baki nak siap nak selesaikan puasa 6 masih boleh, buatlah puasa 6. Mana tak dapat, boleh tak nak puasa? Boleh, tapi kan jadi puasa empek Ustaz. Tak sampai habis tak apa, buat. Dapat ya pahala mudah-mudahan, walaupun tak bodoh. Buatlah. Ya. Satu lagi, kita puasa ni salah satunya untuk kesihatan badan kita. Dapat merehatkan organ yang memproseskan makanan tu. Puasa lah. Nak kuih kata. Kuih sebab apa? Kuih kerana Allah. Bukan kuih sebab nak cantik tu. Kalau muka tak boleh belah tu, tak boleh belah agak lah kan. Tapi kita kuih ni sebab nak ringankan badan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita mampu menjiwai semangat Ramadan dalam bulan-bulan berikutnya, dan semoga kita terus konsisten dalam beragama, dalam melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala yang dilarang sebagai bukti puasa di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab salah satu tanda ibadah kita diterima adalah kita masih lagi mengekalkan, maintain konsisten untuk jaga pahala dosa ni, kita jaga amalan kita. Itu juga adalah tanda. Kalau dulu dia mengaji, dia masih mengaji, itu antara tanda amalan kita diterima. Dulu dia buat puasa sunat, paling tidak dia buat qabliyah ba'diyah, itu pun tanda ibadah dia tu diterima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan.